Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini siri keempat saya berkongsi sekali lagi di bawah siri di bawah naungan kehebatan permulaan surah Al-Quran. Yang kali ini saya akan cover satu surah yang sangat indah, sangat menarik, sangat powerful, surah Ar-Rahman. Dan sebagaimana siri sebelumnya, saya berkongsi bagaimana untuk berinteraksi dengan lebih tersentuh, dengan lebih merasai mesej Allah kepada kita semua. Dengan saya cuba kumpulkan daripada ulama, para mufassir, dan untuk dikongsikan dengan semua. Dan saya masih dalam siri ketinggian nilai Al-Quran, ketinggian nilai Al-Quran dan tuntutan kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih setakat mampu, dengan lebih mendalam, lebih terasa, lebih tersentuh, dan akhirnya agar kita dapat berada di bawah naungan bimbingan Al-Quran untuk kita berjaya, cemerlang, gemilang, selamat dunia dan akhirat. Okey, surah Ar-Rahman, satu surah yang namanya sangat cantik, ayatnya sangat indah. Tapi saya, sebagaimana biasa, saya hanya bawa pada pembukaan surah untuk membawa kepada tema saya tentang ketinggian nilai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah, Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. 'Allamal Quran, dialah yang telah mengajarkan kita Al-Quran. Khalaqal insan, dan dia yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dia yang telah membolehkan kita berupaya untuk ekspres rasa hati kita. Surah Ar-Rahman. Surah ini antara surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap membaca dalam qiyamul baginda. Dan pada satu ketika yang lain, surah ini apabila dibaca kepada para jin sangat teruja mendengarnya. Mereka sangat responsif kepada apa yang Rasulullah baca. Mereka berinteraksi. Mereka apabila Rasulullah menyebut ayat-ayat di dalam surah Ar-Rahman ini, mereka terus respons dengan begitu teruja. Dan sebagaimana kita kerap mengetahui surah yang memberikan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, kekuasaan Allah dan kemahatakbiran Allah kepada kita semua. Okey, untuk kita lebih terasa dengan nilai surah ini, kita mula dengan maksud Ar-Rahman itu sendiri. So, mengikut Ustaz Norman Ali Khan, dalam Ar-Rahman bergandung begitu banyak strong maksud di dalamnya. Dia bukan sekadar Maha Penyayang. Di dalamnya, selain pada Maha Penyayang, dia juga ada Maha Belas Allah, Maha Menjaganya Allah, Maha Pemurahnya Allah. Semuanya terkandung di dalamnya. Yang kedua, dia juga mengandungi elemen yang bersangatan, maksudnya sangat-sangat penyayang, sangat-sangat menjaga kita, sangat-sangat pemurah kepada kita. Yang ketiga, nilai sangat tu nilai yang tidak terhingga, kan? Infinity, yang sangat besar. Apa saja yang kita hendak daripada Allah, dengan sudah pasti dengan memenuhi juga apa yang Allah tuntut daripada kita, Allah akan bantu kita. Allah akan segera membantu kita. Jadi dengan begitu banyaknya
kasih sayang Allah terhadap kita, kan? Jadi kita boleh bayangkan betapa kebaikan Ar-Rahman pada kita. Sekejap lagi apabila kita dapat rasa nilai Ar-Rahman ni, barulah kita rasa keindahan dan kepadatan surah ini yang begitu banyak memberi kekuatan kepada pembaca-pembacanya. Dan kalau saya boleh share sedikit betapa banyaknya kasih sayang Allah terhadap kita, pada diri saya secara peribadi, terlalu banyak yang Allah telah berikan tak terhingga untuk kita sebutkan. Saya sekadar menyebutkan satu kisah selepas di awal perkahwinan saya dengan di awal perkahwinan saya, pada satu hari kami naik kereta dari utara ke Kuala Lumpur. Masa tu kami tinggal di Kuala Lumpur. Di perjalanan dalam kereta tu ada bersama abang ipar saya. So di perjalanan tu tiba-tiba hujan turun dengan begitu lebat dan jalan tu jalan agak menurun ke bawah. Hujan lebat sehingga kelam, tak nampak apa, kan. Dan ada satu kereta di depan agak dah mula agak rapat, dan mengikut bacaan abang ipar saya, kalaulah tidak segera tekan brek, kan, sudah pasti akan langgar kereta tersebut dan akan menjadi lebih parah. Jadi abang ipar saya ambil keputusan tarik handbrake, kan. Bila tarik handbrake saja, kereta tu berputar, berpusing. Berpusing dalam lebuh raya, di lebuh raya tu. Dan dalam keadaan yang penuh hujan yang begitu lebat, yang tak nampak, kereta lain satu-satu datang dan alhamdulillah tak ada satu pun yang menyebabkan kemalangan. Ya, saya mengingatkan peristiwa itu betapa saya mendapat kasih sayang Allah kepada-nya. Itu tidaklah bermakna orang yang mendapat dugaan, mendapat ujian itu tidak disukai Allah. Malah kita mungkin memandang di segi sudut duniawi, nampak macam kita ditimpa suatu malapetaka. Tetapi Allah ada berbagai cara untuk memberi kebaikan kepada kita. Mungkin dengan memberi ujian itu, dia memudahkan lagi untuk kita masuk syurga. Asalkan kita dapat melalui ujian itu dengan sempurna. Terlalu banyak sebenarnya kebaikan yang kita dapat rasai daripada Ar-Rahman ni. Okey, surah Ar-Rahman ni, sebagaimana kita tahu, dia mula dengan satu perkataan, dan perkataan itu Ar-Rahman. Jadi sangat tidak biasa, kan? Satu ayat dengan hanya satu perkataan, kan? Jadi tapi dia memberi satu yang sangat menarik, kerana bila diungkapkan hanya dalam satu ayat, kan, dengan perkataan yang kita dah sebut tadi, Ar-Rahman, perkataan yang sangat besar syarat maksudnya, kan? So dia macam memberi satu perhatian, satu fokus, agar kita fokus pada yang Allah nak besarkan itu, dirinya. Ialah sudah pastilah, kerana Allah lah yang mencipta segala-galanya, ianya maha besar, maha hebat, kan. Jadi memberi satu tumpuan kepada kita semua dalam ayat pertama, kan. Fokus kita, kan. Jadi dengan itu, kalau kita, terutama kalau kita baca seorang-seorang dalam berkeseorangan pada waktu malam, kita cuba hayatinya Ar-Rahman, rasailah
kekuatan kasih sayang Allah kepada kita, dan apa yang Allah nak sampaikan kita. Ya, saya teruskan dengan poin yang ada pada slide tu. Pelik, satu surah, satu ayat, tapi itulah bermula segala-galanya pada surah ini. Dan itulah bermula segala-galanya kehidupan kita, Ar-Rahman. Poin yang kedua tu, tak silap saya ambil daripada ungkapan Syed Qutb, agar kita semua merasai dengan tulis macam tu, agar kita merasai pengisytiharan Allah ini, seolah-olah satu gema kan terdengar di seluruh semesta, seluruh alam, berbicara dengan setiap makhluknya. Ya, dengan satu ayat ni, dengan satu perkataan ini kan, dia memberi satu seolah-olah juga satu pengisytiharan kan, berbicara dengan setiap makhluk dan setiap telinga, setiap hati yang saya kira yang membaca Al-Quran dengan memberi tumpuan kepada mesej Allah ini kan. Dan juga ianya menyebabkan kita menunggu-nunggu mesej ayat seterusnya kan. Jadi dia macam attract perhatian kita kan. Kerana Allah telah memulakan dengan pengisytiharan terhebat, terindah, ternikmat kepada kita kan. So apa yang seterusnya? Okey, ayat kedua. Allamal Quran. Dialah, Allah lah yang mengajar Al-Quran. Kita mula dengan Ar-Rahman, dengan begitu besar kasih sayang Allah, begitu besar nikmat Allah kepada kita kan. Dan Allah menyebut seterusnya bahawa dan nikmat tertinggi pertama ialah Al-Quran itu sendiri. Itulah sebab saya membawa surah ini dalam tema ini kan. Nilai tertinggi yang pertama yang disebut Allah dalam surah ini ialah Al-Quran. Dan mengikut para guru kita, lebih nikmat lagi bukan sekadar Al-Quran itu, lebih nikmat lagi kerana ianya diajar dan dibimbing sendiri oleh Allah Ar-Rahman. Allamal Quran. Dia yang mengajar Al-Quran. Kerana kita tahu hidup kita ni terlalu kompleks untuk kita menjalani kehidupan dunia ini. Yang bila kita sebut macam untuk kita menjalani kehidupan dunia dengan selamat, dunia dan akhirat, dengan berjaya, cemerlang, gemilang dunia dan akhirat kita dan juga seluruh masyarakat dunia ini kan. Jadi kita memerlukan panduan, dan panduan terbaik sudah tentu akan datang daripada Allah yang telah menciptakan semuanya ini kan. Alam dan manusia ini terlalu kompleks. Dugaan, ujian, nikmat, aturan hidup sejagat, persoalan ghaib dan sebagainya sangat membingungkan kalau tanpa penjelasan daripada Allah. Dengan penjelasan Allah kita rasa sangat selesa, terjawab apa yang kita cari di dunia ini, terjawab apakah tujuan kita hidup di dunia ini, dan apakah matlamat kita, ke mana kita nak pergi kan. Namun sifat Ar-Rahman, Allah telah membentuk manual kehidupan tercanggih kan. Allah telah beri pada kita sebuah manual kehidupan tercanggih, terlengkap, menyeluruh, mendalam, menguasai dimensi duniawi ukhrawi, dimensi fizikal dan kejiwaan, akal dan rasa, nilai dan neraca, syariat dan akidah, semuanya terangkum dalam hadiah hebat Allah kepada kita semua. Ya, kita perlu menghargai nikmat Allah yang maha besar ini, Al-Quran. Al-Quran akan kekal mengingatkan kita, memandu kita, memimpin kita, memperbaharui perasaan terhadap nikmat kan. Bila kita berinteraksi, kita akan terasa perkara-perkara ini kan. Dan penanggungjawabkan kehidupan kita, apa mission kita kat dunia ini selain daripada hidup berkeluarga.
ianya akan sentiasa segar mesej-mesejnya kerana ianya pemberian bukan dari makhluk, tetapi ianya sangat istimewa kerana ia daripada pencipta segala-galanya. Dan dengan mesej ini dia akan membentuk satu keharmonian hidup, kesempurnaan, kebahagiaan hidup sejati dunia dan akhirat. Sebab kalau kita ikut akal kita, berbagai cara kita menafsirkan, dan sudah tentu terdapat begitu banyak kelemahan di dalam pemikiran kita. Buka ayat 3 dan 4. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia yang telah menciptakan manusia. Dia yang telah membolehkan manusia express rasa mereka dengan perkataan. Penciptaan manusia maha luar biasa kompleksnya. Selepas disebut tentang anugerah Allah yang sangat hebat, yakni Al-Quran, Allah baru menyebutkan Allah lah yang menciptakan manusia. Dan sebagaimana kita tahu, penciptaan kita ni sangat luar biasa kompleksnya. Sebenarnya kalau kita lihat sahaja apa sahaja dalam diri kita, sama ada yang nampak atau yang tak nampak, sangat luar biasa. Kalau anda ada kesempatan melihat bagaimana sains melihat semua itu, kita akan sangat teruja, sangat kagum betapa hebatnya ciptaan Allah ini. Anda lihat saja, mata kita is very complex, kan? Nampak macam tu, tetapi sangat hebat ciptaan Allah. Sekadar sebut, terlalu banyak kompleksitinya, sekadar menyebut sedikit daripada kompleksiti. Misalnya dalam mata kita ni, kan, pada kelopak mata kita yang nampak buka tutup, itu memberi satu fungsi yang sangat baik. Kan? Begitu banyak begitu banyak gangguan yang boleh sampai kepada mata. Mata yang kering akan merosakkan mata, kan? Dengan kita berkelip mata tu, dia telah memberi begitu banyak kebaikan. Kan? Pertama, mata kita akan sentiasa basah. Yang kedua, ini sekurang-kurangnya. Pertama, mata kita sentiasa basah. Yang kedua, dia akan membersihkan daripada habuk-habuk dan sebagainya. Dan bila dia berkelip, itu bukan sekadar berkelip. Kita dalam kelopak mata kita ada satu sistem peparitan, sistem piping yang sangat baik, akan mengeluarkan cecair dari masa ke semasa tanpa henti. Betapa hebatnya. Itu kita boleh, bukan kita tak cerita lagi dari segi pemandangan. Bila kita lihat suatu, contohnya kita lihat satu perkara, kiri, kanan, atas, bawah, jauh, dekat, mata kita auto zoom. Anda bayangkan kamera yang canggih, kan? Yang kita nak zoom supaya itu, kan? Tapi dengan mata kita secara automatik, kan? Dalam begitu lama penciptaan. Dan kalau kita nak sebut lagi terlalu kompleks. InsyaAllah bila ada ruang kita sebut dengan lebih mendalam aspek ini. Dan penciptaan kita, itu pun sekali lagi, kalau anda pergi sedikit pada sains, diri kita ni dikatakan terdiri pada trilion sel, begitu banyak sel dalam diri kita ni, dari atas ke bawah, trilion sel, kan? Tapi kita ni hanya bermula dengan satu sel. Dan satu sel pun ikut sains selalu dipanggil separuh sel dari lelaki, separuh sel daripada perempuan, kan? Dan sel ni sangat kecil, kan? Kalau kita letak jarum peniti, kan, pada mata jarum peniti itu akan lekat beribu-ribu sel. Sekadar nak sebut betapa kecilnya sel. Tapi setiap sel itu sangat kompleks. Dia ada berbagai fungsi di dalamnya, berbagai components di dalamnya, dan berbagai fungsi yang menyebabkan kita boleh hidup dengan selesa. Dan dari satu sel itulah ianya membiak jadi 2, jadi 4 dan seterusnya, sehinggalah jadi
manusia yang sangat sempurna, sangat kompleks, kan? Dan sel ni yang saya nak sebut ni, sel tu dia saya nak gambarkan lagi betapa kompleksnya. Sel ni dia bukan dalam sel tu dia dah ada rangka kepala. Dia hanyalah satu sel yang tak ada, maksud saya tak ada bentuk manusia. Yang tak ada bentuk manusia. Dia bukan jadi satu sel yang dah ada kerangka tu, dia membesar. Yang itu agak mudah. Kan? Tapi sel tu dia tak ada bentuk yang macam tu, tapi dia bila berkembang, sebahagiannya akan pergi ke bahagian mata jadi mata. Sebahagiannya akan pergi pada saluran darah, akan jadi salur darah. Sebahagian pergi pada darah, dia akan jadi darah. Bayangkan macam mana secukupnya yang pergi ke bahagian mata, secukupnya dia tak jadi mata terlalu besar atau mata terlalu kecil. Dan sel ni dia bukannya ada command daripada sesuatu. Dia bergerak dengan sendirinya. Ya, sudah pasti. Ini kerana Allah yang mencipta segala-galanya. Allah yang mengawasi segala-galanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak ada masalah untuk membuat sekompleks itu. Tapi oleh kerana kita ni sudah terbius, sudah terbiasa, kita tak rasai sangat betapa nikmatnya penciptaan yang begitu maha hebat daripada Allah kepada kita semua. Allamahul bayan, express percakapan kita. Itu pun satu yang sangat luar biasa juga. Ini saya petik sedikit daripada, ini pun sangat sukar untuk saya ringkaskan, tapi ini daripada Syekh Qutb juga. Syekh Qutb menulis dengan agak panjang kan perkara ini. Kadang ialah untuk kita merasai betapa anugerah Allah kepada kita ni sangat besar. Peralatan untuk bercakap, kita ada lidah, dua bibir, ni semua akan bergabung ni, rahang, gigi, halkum. Nak bercakap, nak menutur perkataan, kita perlu semua itu. Saluran angin, caban tenggorok kita, paru-paru kita, kan? Dan semua ni perlu bekerjasama untuk mengeluarkan perkataan. Apa yang saya sebut, setiap perkataan ini melibatkan begitu banyak komponen badan kita yang hanya mewakili itu hanya aspek mekanikal, pergerakan. Dia gerak itu keluar suara, kan? Tetapi ia juga perlu berhubung dengan telinga, otak, saraf. Sebab kita ni bila kita nak bercakap, kita bukan lontarkan percakapan kita. Dia idea tu datang daripada otak, kan? Kemudian dari segi perasaan, kita nak express, kan? Jadi bila nak express satu perkataan, yang kedua perasaan, yang ketiga intonasi. Macam mana kita nak gabungkan semua tu, kan? Bila kita nak marah, kita cakap dengan bahasa yang strong, kuat dan sebagainya. Ya, tapi ianya sangat mudah. Hari ini ianya sangat mudah kepada kita, automatik, kan? Tapi Allah telah beri pada kita semua itu. Kita dah terbiasa sangat, kita tak rasa betapa tingginya anugerah Allah kepada kita. Jadi akhiri kalam, bila kita baca pembukaan, sangat indah bahasanya, kan? Mungkin kita boleh usaha untuk hafal surah ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi apabila kita membaca surah ini,
Rasailah kesyahduan susunan ayatnya, kasih sayang Allah kepada kita. Dan di antara nikmat kasih sayang terbesar ialah anugerah Al-Quran kepada kita. Kita perlu appreciate, kita perlu cuba berusaha memenuhi tuntutan Al-Quran untuk memastikan kita selamat, cemerlang, gemilang dunia akhirat. Jadi marilah kita pentingkan azam dan usaha untuk terus mendapatkan mesej yang tidak ternilai dari Allah kepada kita semua, yang dibentangkan dengan sifat Ar-Rahman Allah kepada kita semua. Kita semua sebagai khalifah Allah yang ada mission di bukan bumi sementara ini. Dan untuk menyempurnakan mission itu dengan jayanya ialah melalui Al-Quran. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.